Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu dalam penelitian akademik merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara ilmiah dan saintifik. Penelitian akademik mengkaji secara teratur dan teliti tentang suatu permasalahan. Idea dan fakta yang dikemukakan haruslah mempunyai bukti yang kukuh. Oleh itu, penelitian akademik yang mantap dan teliti mempunyai beberapa perkara seperti keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Jadi, rakan-rakan saya akan menerangkan apa itu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam suatu artikel ilmiah. Seterusnya, mereka akan menganalisis satu artikel untuk mengatasi penggunaan tiga perkara tersebut. Jadi, saya serahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana. Keutuhan wacana adalah aspek yang sangat penting kerana ia menentukan apakah sesuatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya kumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Bertujuan bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak. Aspek penting untuk menghasilkan wacana yang utuh. Yang pertama ialah koheran. Koheran ialah kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu satu teks yang bermakna dan dapat difahami. Yang kedua ialah kohesi, iaitu keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Okey, seterusnya terdapat empat keutuhan wacana. Yang pertama keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Okey, mari kita tengok apa dengan lebih jelas dalam contoh artikel. Okey, yang pertama kita dapat melihat itu yang pertama ialah manakala, iaitu menggunakan kata hubung ataupun penanda wacana lah untuk menghubungkan satu idea dengan idea yang lain supaya satu idea tidak tergantung apabila dijelaskan. Yang kedua kita dapat lihat iaitu baris kedua dirantai oleh nilai dan hujah dan merupakan kata hubung untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain supaya ayat tidak tergantung untuk memberikan penerangan. Yang ketiga, kita dapat lihat pada perenggan yang seterusnya itu. Namun praktikalnya cuma sekadar teori. Ini digunakan untuk menghubungkan satu idea dalam satu perenggan seterusnya dan perenggan yang sebelumnya. Okey, saya silakan kepada kawan saya untuk menerangkan tentang sumber rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya dalam penulisan akademik ni kita kena ada sumber rujukan. Jadi ada kaedah-kaedah untuk menulis nota rujukan. Jadi yang pertama kita boleh jika dalam sesuatu ayat tu kita nyatakan pengarang dia seperti mana contoh menurut Brown. Jadi selepas pengarang tersebut kita kena letakkan tahun terbit karya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nama pengarang kita tak sertakan dalam ayat tersebut, jadinya kita letakkan pada penghujung ayat dalam kurungan nama penulis, koma, jarak, tahun terbit suatu karya tersebut. Okey, seterusnya, sekiranya ayat yang kita tulis tu terdapat dua orang pengarang, jadinya kita sertakan dalam ayat tersebut dua orang pengarang tersebut. Jadi kita kena tulis selepas nama pengarang tersebut tahun terbit karyanya dalam kurungan. Ataupun kalau kita tak sertakan nama pengarang dalam ayat tersebut, kita kena letak dalam kurungannya di hujung ayat nama penulis dan kita kena tulis dan. Contoh ada nama Platt dan Olsen, kan? Kita kena tulis Platt dalam kurungan Platt dan Olsen. Koma, jarak, tahun terbit karya tersebut. Dan yang keempat pula, jika tiga pengarang atau lebih, macam ni kita nak tulis nota rujukan dia. Jadi kita tulis dalam kurungan Podemski, contoh tu, Podemski et.al, 1995. et.al tu maksudnya and others. Jadinya ada banyaklah penulis dia. Okay. Seterusnya lagi, dalam penulisan akademik kita ni, kita kena menulis bibliografi. Jadi macam mana? Apa kaedah menulis bibliografi tersebut? Jadi kita kena menggunakan kaedah menulis bibliografi gaya APA 7.
Yang mana yang pertama kena mengikut turutan abjad. Yang kedua mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat terbit dan penerbit. Aturan tersebut tergantung pada sumber yang kita gunakan, sama ada jurnal, buku, berita ataupun sebagainya. Dan yang ketiga adalah baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah. Jadinya sumber rujukan ni, jika seorang pengarang dekat bibliografi tulis satu nama. Jika dua orang pengarang, kita letak simbol dan tu. Tu letak tahun terbitnya. Lepas tu jika tiga pengarang, kita tulis nama yang pertama, koma, nama yang kedua dan kita letak simbol dan nama yang ketiga tahun terbit. Jika lebih daripada 3 pengarang macam mana pula? Kita letak et.al macam contoh sebut. Okey. Jadi dalam artikel ni kita nampak nota rujukan tu ada banyak terdapat nota rujukan. Jadi kita dapat lihat ada satu nama iaitu Hofstede, 2013. Yang kedua, kalau ada dua orang penulis, kita letak simbol dan dekat hujung tu. Okay, nampak kan? Ada tu je dalam artikel. Dan yang bibliografi untuk artikel ni pula ada jurnal. Jadi apa yang kita tulis, perlu tulis dekat bibliografi jika jurnal, sumber rujukan yang jurnal. Okay, nama penulis artikel tersebut, tahun terbit, tajuk artikel, nama jurnal dan volume dicondongkan. Dan yang keempat pula, muka surat artikel tersebut. Di bawah ni disertakan rujukan bagi artikel-artikel tersebut yang kita cari tadi. Dan yang kedua, artikel ini ada juga menggunakan buku. Bagaimana kita untuk menulis bibliografi jika sumber rujukan kita buku? Jadi yang pertama, nama penulis untuk bab yang kita rujuk tu, tajuk bab dalam buku, nama editor, kedua tajuk buku, keempat muka surat bab berkenaan dan yang kelima nama syarikat penerbit. Dan yang dekat bawah tu adalah rujukan daripada artikel yang kita guna dalam presentation kali ini. Dan yang ketiga, sumber rujukan yang digunakan dalam artikel ini adalah berita. Jadi cara untuk kita tulis bibliografi untuk berita ni, tarikh nama penulis berita tersebut, tarikh akhbar dia, tajuk artikel dalam akhbar dan nama akhbar, dan yang seterusnya pautan artikel. Okay, saya serahkan untuk kejelasan pada kawan saya yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sedikit kejelasan penulisan. Okey, yang pertama, kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam suatu penulisan akademik agar lebih difahami. Selain itu juga, kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu koheran, iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang pula dapat membantu koherensi dari segi kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Selanjutnya kita pergi kepada konsep kejelasan dan gaya penulisan. Okey, dalam kejelasan ni, konsep kejelasan ni ada 3. Yang pertama, dia jelas, iaitu dia mudah difahami, mudah dibaca dan dia bukannya bersifat sama-sama. Dan gaya penulisan akademik ni juga dia jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Jadinya seperti mana yang kita faham lah, konsep kejelasan ni digunakan ayat pendek je yang mudah difahami dan dia tak sama-sama sifatnya. Dan perkataan yang berbelit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan kepada pembaca. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada artikel. Okey, dalam artikel ni ada 2 penerangan yang orang kata apa, baris biru tu kan, itu merupakan contoh-contoh lah dari segi kejelasan lah kan. Okay, ayatnya, pendidik perlu memerhatikan persoalan berkenaan kepelbagaian agama dan kerohanian pelajar. Okey, dari situ kita dapat lihat pernyataan yang digunakan tu dia pendek, jitu, ringkas, padat dan lengkap. Itulah konsep, iaitu konsep kejelasan. Dia pendek tapi dia tidak, orang kata apa, mengarut-ngarut. Okey, dan selain tu kesan sekular ini dapat dilihat dalam dunia pendidikan moden. Okey, itulah maksudnya konsep kejelasan tu dia memenuhi dalam gaya penulisan. Sebab apa? Bila kita tulis sesuatu pernyataan ataupun satu penulisan dari segi artikel ataupun apa-apa, contohnya assignment yang kita buat ni, bila kita guna ayat-ayat atau perkataan yang berbelit-belit ataupun terlalu panjang,
Satunya, kita ni akan boring membaca, dan selain itu dia ni macam sukar untuk difahami, dan benda tu jadi hilang tumpuan kepada pembaca. Itulah merupakan apa ni, konsep penjelasan sedikit penerangan daripada saya. Terima kasih. Okay. Kesimpulannya, uh, apa yang dianalisis oleh rakan-rakan saya tadi, jelaslah bahawa terdapat tiga perkara tersebut, iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Jadi ketiga perkara ini sangat penting dalam penelitian ilmiah yang lengkap. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.